juga. Katakanlah kalau dia tak join, katakanlah dia tak nak join juga, tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Bila dia adalah prospek saya bulan September, saya akan follow up dia setiap 3 hari. Dah masuk bulan Ogos, September, Oktober, dah masuk bulan Oktober, saya akan jarang dah WhatsApp dia. Mungkin saya akan follow up dia sebulan sekali. Sebab saya akan bagi masa sebulan saja, saya akan follow up dia berturut-turut selama 3 hari. Maknanya dalam masa sebulan 10 kali saya hantar WhatsApp kat dia. Kalau 10 kali WhatsApp saya hantar kat dia, dia bakar, dia masih tak minat. Selepas tu sebulan sekali saja saya WhatsApp dia. Mungkin saya akan share dengan dia waktu 21 hari bulan komisen masuk saja. Ini. Okey. Itu saya bagi contoh untuk prospek yang nak buat bisnes. Sebab saya banyak cari orang yang nak buat bisnes je. Kalau prospek yang nak beli singkat, saya akan bagi dia juga testimoni. Contoh prospek tu WhatsApp bulan September. September saya akan follow up dia setiap 3 hari. Masuk bulan depan, baru saya akan WhatsApp dia mungkin sebulan sekali. Sebulan sekali tu apa? Mungkin ada campaign. Contoh HQ buat campaign baru-baru ni, campaign gadget kan. Saya akan blast kepada dia. Salam tuan, hari ni adalah bulan ni adalah bulan yang sesuai untuk tuan sertai beli singkat ni kerana kita ada campaign. Kalau tuan daftar, tuan langgan plan, tuan boleh dapat hadiah gadget. Itu je. Gambar. Dah. Dia blue tick lah. Tak apa. Bulan depan saya WhatsApp lagi kalau ada campaign baru. Nampak tak? Senang tak kerja saya? Itu je yang tuan-tuan nak menteka darah. Kenapa? Cuma pada bulan tu, tuan-tuan kena WhatsApp dia secara kerap. Untuk bulan tu, sebab dia adalah prospek bulan tu, tuan-tuan kena WhatsApp dia 3 hari sekali secara kerap. Sebab tu lah kena pandai save nama dia. Nama dia apa? As a user ke apa? Prospek user ke? Lepas tu bulan berapa? Nanti tuan-tuan search dia. Berminat September business. Berminat September user. Macam tu. Kan? Nanti tuan boleh blast terus. Kan sekarang boleh forward 5 kan? Tak kisahlah saya forward 5. Kalau ada prospek saya 50 kali, saya forward lah 10 kali. Apa yang saya kena buat? Saya full time business ni. Kalau kita kena follow up 10 kali pun, hantar 10 kali pun, jangan risau tuan-tuan, tak sampai 5 minit pun kerja tu. Okay? Jadi kita akan buat benda tu. Kalau tuan-tuan susah sangat, masukkan dalam broadcast list. Cuma saya tak suka broadcast list, saya suka forward macam tu. Memang kerja setiap pagi saya macam tu. Okay? Jadi kalau user, kita boleh setiap WhatsApp setiap 3 hari sekali. Mungkin step yang pertama kita akan follow up dia pasal kelebihan. Singkat ni kalau jadi pengguna, tuan-tuan akan dapat manfaat khairat sehingga RM1,000. Okey, masuk 3 hari yang kedua. Kan? WhatsApp dia pasal voucher point pula. Boleh tebus bagi video bukti. Masuk minggu yang ketiga, 3 hari yang ketiga. Pasal kempen baru. Masuk 3 hari yang keempat. Tunjukkan bukti kelajuan internet kat luar. Macam itulah kreativiti. Itu pentingnya follow up. Orang tu dah minat. Kita tinggal follow up saja. Okey, tinggal follow up saja. Itu baru kita follow up kat WhatsApp. Belum lagi dia tengok dekat story kita. Jadi kuasa follow up sangat penting rakan-rakan. Okey, yang ketiga. Ada orang tanya, tak tahu macam mana nak start. Orang tu dah WhatsApp. Tapi kita tak tahu macam mana nak start. Macam mana nak start sekarang? Sekarang saya dah cerita, saya dah tunjukkan Telegram, channel Telegram, macam mana kita nak start dengan mula ice breaking dulu dengan dia, berkenalan, tanya soalan, lepas tu mula cerita pasal produk, mula tunjukkan testimoni spesifik, mula upkan promosi kita apa untuk dia, kan? Lepas tu kalau dia setuju, terus minta detail postage. Lepas dah minta detail postage, terus tanya prefer bank apa, lepas tu terus bagi akaun bank, bayaran dan ucap terima kasih. Kemudian kita akan follow up dia setengah jam sebelum tarikh waktu masa pembayaran akhir dia. Tu je. Dah tahu kan step tu kan? Okey, masukkan skrip tu semua dalam tuan-tuan punya ads untuk user, skrip user, untuk dealer, skrip dealer. Okey? Tuan-tuan, lepas tu tuan-tuan test. Dapatkan banyak prospek, pergi test, hantar skrip tu, tengok efektif ke tak. Tak efektif. Ingat, jangan jadi dungu. Tukar skrip sampai jadi. Tuan-tuan tahu tak? Saya punya tukar tu, saya tak ambil masa lama. 5 orang, 3 orang, kalau saya cerita benda yang sama tak jadi, saya tukar. Sebab itulah saya banyak voice note. Kalau orang tanya saya voice note apa, saya berlambak voice note saya. Jadi kadang-kadang saya guna ni tak efektif, okey saya tukar lagi voice note lain. Saya dah tak main skrip lah, saya main voice note. Pada saya voice note itu lebih macam ada roh dia, macam ada dia punya efektif dia, sebab orang suka dengar kan. Tapi kadang-kadang voice note ni orang tak boleh nak download. Orang suka prefer script. Depends. Kadang-kadang saya pakai video YouTube. Kita ada macam cara. Voice note boleh, script ada, video YouTube ada. Apa lagi tuan-tuan nak? Website tuan-tuan boleh buat, bagi dia. Macam-macam cara tuan-tuan boleh terangkan. Okey. Clear. Jadi saya harap tuan-tuan selesailah. Soalan yang ketiga tu tak tahu macam nak start. Saya dah cerita tadi, tuan-tuan boleh rujuk channel Telegram. Yang keempat,
kita kita nak hantar SIM card, dah siap offer nak hantar SIM card pada dia. Okey, tapi dia diam 1000 bahasa. Apa jadi ni tuan? Macam mana nak buat? Jawapan dia senang je tuan. Jawapan dia tak nak lah tu. Kalau dia nak, kalau dia tak, dia nak, dia mestilah nak kita dah hantar dekat dia. Contoh kita beli makanan kan. Tuan boleh COD tak? Boleh. Boleh tak saya nak tahu alamat tuan? Kita diam, tak nak balas. Itu tanda ni dia tak nak lah. Tak payahlah paksa dia. Ini tanya dia, saya dah tanya, saya nak hantar dekat dia, dia diam. Maksud dia tak nak lah. Apalah soalan? Kalau dia tak nak, maksudnya kalau dia tak nak, tapi tuan-tuan nampak dia tu macam nak. Cuma bila tanya COD dia tak nak. Itu maksudnya prospek tu ada ura-ura macam dia minat. Jadi save lah nama dia sebagai berminat. Macam saya cakap tadi, gunakan teknik follow up. Gunakan teknik follow up. Setiap 3 hari, follow up. Untuk sebulan yang pertama. Selepas tu kalau tak efektif juga, dia tetap blue tick ataupun dia block, tuan-tuan, masuk bulan depan, sebulan sekali je hantar. Itu saja kerja kita. Okay? Kalau dia dah tak nak lah, jangan paksa dia. Okay, kita kena ingat, prospek kita banyak. Kita ada 30 juta tuan-tuan pengguna. Tuan-tuan, dalam Tun Wow ni, setakat ni, ahli dah berdaftar 2 juta tau. Ahli dah berdaftar 2 juta. Tuan-tuan ingat 2 juta orang tu masih guna ke sampai sekarang? Tak ada punya. Saya ambil contoh lah. Katakanlah, hanya 1/4 saja yang guna. So maksudnya ada 500,000 saja yang aktif guna SIM card ni. Tu saya rasa paling tinggi lah. Saya rasa lah paling tinggi. Tuan-tuan, kita ada 30 juta orang yang guna handphone. Tak sampai 1 juta pun orang yang guna SIM card Tun Wow. Market masih fresh tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan nak susah hati untuk orang reject? Pergi cari yang lain. Okay. Dalam Tun Wow ni tuan-tuan, kita ada satu kelebihan yang sangat lumayan. Apa kelebihan dia? Kelebihan dalam Tun Wow ni, kita buat kerja sikit je. Tapi kita dibayar sangat banyak. Berbanding dengan telco-telco lain. Telco lain tuan-tuan tak main lah tuan-tuan. Tuan-tuan buat beratus-ratus tu tak main. Tuan-tuan kena main ribu-ribu tuan-tuan daftarkan. Barulah dapat hasil. Itu pun dapatlah hasil sikit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab company bayar komisen kurang. Company bayar komisen sangat sikit. Tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan boleh tanya tuan-tuan punya pesaing-pesaing yang buat Halo Telco ke, yang buat SOX ke, yang buat apa lagi? Sekarang yang baru B1 ke. Tuan-tuan ingat, tanya dia komisen dia berapa. Saya bagi contoh kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan pergi tanya, kalau komisen dia 5,000, berapa orang dia daftarkan? Tuan-tuan, kalau dia kata tuan-tuan daftar tak dapatkan 5,000, tuan-tuan cakap tuan-tuan daftarkan 100 orang dapat 5,000, dia tergelak kan? Okay, dia tergelak punya. Sebab komisen mereka tak akan boleh dapat punya dengan daftarkan 100 orang. Tuan-tuan tahu tak? Saya nak dapatkan satu income sampai lebih daripada 100,000. Tuan-tuan. Saya daftarkan lebih kurang dalam, saya punya ahli yang masih guna lagi SIM card direct bawah saya yang masih aktif gunakan SIM card adalah dalam 400 ke 500 orang. Tuan-tuan, 400 ke 500 orang saja yang masih guna SIM card bawah saya, direct saya. Saya dah dapat pendapatan macam tu. Tuan-tuan rasa kalau buat telefon lain, daftar macam tu, tuan-tuan tahu boleh dapat berapa? Silap-silap 5,000 pun tak dapat lagi. Saya bagi tahu tuan-tuan. Saya bagi tahu jujur. Okey. Inilah kelebihan Tun Wow. Ramai orang tak nampak kelebihan tu. Ramai orang nampak pada susah dia, tapi orang tak nampak kerja kita memang sekali itu susah, tapi sekali kita dapat cukup senang. Komisen cukup banyak kita dapat. Jadi benda ni yang tuan-tuan kena hargai sebenarnya. Okey. Kalau tuan-tuan nak dapatkan income sekadar 5,000, tuan-tuan hanya perlu daftarkan hanya 100 orang saja pun dah boleh dapat 3,000 ke 5,000. Kalau tuan-tuan daftarkan 100 orang, tuan-tuan nak upgrade kepada service center, memang tuan-tuan boleh dapat benda. Daftarkan 100 orang, ada 10 orang gila yang aktif dalam rangkaian tuan-tuan. Tuan-tuan service center, income tuan-tuan memang 3,000, 5,000. Tapi kalau tuan-tuan branch, tuan-tuan ada 100 orang aktif, tuan-tuan upgrade kepada branch, tuan-tuan ada 15 orang yang aktif, tuan-tuan boleh dapat lebih daripada 10,000 komisen tuan-tuan. Simple saja. Jadi kerja kita apa? Kerja kita buat je lah. Daripada dalam 30 juta orang, kita nak 100 je. Kenapa kita sibuk nak cari orang yang susah sangat nak tukar SIM card ni, yang sibuk bandingkan plan kita dengan unlimited apa? Tak payahlah cari orang macam tu. Kita pergi cari orang yang setuju.
Yang tak banyak cakap, dia terus pakai singkat kita. Kita nak 100 je, tuan-tuan. Bukan saya suruh tuan-tuan cari daripada 30 juta tu 1 juta untuk tuan-tuan. Kan? 100 je. Yang susah sangat, kenapa? 100 je pun. Okay? Kita tak payah susah. Benda ni tak payah pening-pening pun. Okay. Siap ada lagi sejutawan ni bagi senarai komisen untuk setiap tier. Okay. Sebab itulah atau dia tunjuk kan Tonewall 1488, XOX RM174. Tuan-tuan, yang dia tunjuk ni dekat ruang chat ni, ini baru dia tunjuk sampai level 3 sampai tier 3. Untuk pengatar rakan-rakan, bila komisen kita dah cecah saja 500, kita dah naik service center. Service center komisen lagi besar. Tier 1 dah jadi 12.5. Tier 2 dah jadi 5.5. Tier 3 dah jadi 15.5. Tier 4 sampai lantai semua kita dapat. Tak ada satu telco pun yang boleh bagi komisen sampai lantai. Tak ada satu pun, tuan-tuan. Dah 7 tahun saya buat. Setakat ni tak ada satu pun pesaing yang mampu buat macam tu. Yang sanggup nak bagi komisen banyak sampai infinity. Tonewall saja yang bagi. Okay. Sepatutnya tuan-tuan hargai benda tu. Instead of tuan-tuan nak pergi berdebat dengan orang lain pasal plan dia apa ke, tuan-tuan baik cari 100 orang berkualiti. Ramai lagi orang pakai SIM card yang ada masalah pasal telco ni, internet tak laju. Okay. Alright, terus. Ada orang tanya saya, okay, macam ada orang tanya, orang tersenyap, dah blue tick, dah cerita pasal Tonewall, dah kelebihan, ada yang senyap, ada yang blue tick, ada yang block. Bila dia cerita pasal Tonewall je, blue tick. Ada yang cerita pasal Tonewall je, senyap. Ada yang cerita pasal Tonewall je, block. Itu maksudnya dia tak minat, tuan-tuan. Kalau dia tak minat, apa yang saya cakap, tak payah layan. Ingat dua. Ingat dua tadi hukum yang cakap yang pertama. Prinsip Pareto. 10 orang kita cerita, biasanya 2 saja yang minat. 8 saja tu, biasanya memang tak minat. Tuan-tuan tak payah peduli. Bukan 8 orang tu yang tuan-tuan cari. Tuan-tuan nak 2 orang tu. So macam mana kalau 10 orang kita cerita 2 orang minat, macam mana kita nak ramaikan orang? Sebab tu tuan-tuan akan cerita ramai orang. Tuan-tuan nak tahu tak? Saya ada 500 ahli aktif. 500, 400. Ambil lah 500 ahli aktif. Tuan-tuan nak tahu, saya nak dapat 500 ahli aktif ni, saya dah daftarkan 2,000 orang. 2,000 orang saya dah daftar, tuan-tuan. 1,500 expired. Hanya 500 saja aktif. Saya perlu gelabah tak? Perlu ke saya gelabah, panik? Tak perlu pun. Tak perlu nak menangis sampai pucuk katun. Katil pun. Benda tu lumrah. Lumrah, tuan-tuan. Sebab itulah prinsip Pareto. Ini baru tuan-tuan berdepan cerita 10 orang, 2 minat. 2 minat tu belum tentu guna sampai bila-bila hari. Belum lagi. Jadi apa kerja tuan-tuan? Tuan-tuan kena ramaikan. Ramaikan lagi prospek. Okay? Ramaikan prospek lah. Kena ramaikan. Itu lumrah. Okey, datanglah telco apa pun, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok nak cakap expiry, tuan-tuan tengok Celcom, Digi, Maxis tu, dia punya expiry bukan main puluh-puluh dah, tuan. Main juta-juta dah. Juta-juta expired dia. Okey. Tak heran pun. Benda tu adalah satu constraint. Itulah kekangan yang normal dalam bisnes telco. Okey. Okey, sama juga. Ada orang tanya, bila nak tunggu gaji katanya. Bila dah gaji senyap pula. Okey, itu saya cakap follow up. Kuasa follow up tadi kan. Kita terus follow up. Untuk sebulan tu kita follow up sampai 10 kali. Setiap 3 hari sekali. Dah selepas tu, sebulan sekali saja. Kalau dia tak minat, tak apa, tak ada masalah. Kita cari orang lain. Ramai lagi. Ingat 2 prinsip. Pareto dengan jadi orang yang smart. Smart people. Jangan jadi orang yang rajin, tapi pemalas nak fikir. Jadi orang yang smart. Bila dia cuba, tak jadi, tukar. Tukar cara, tukar skrip sampai jadi. Jadi orang yang smart. Jangan jadi orang yang dungu. Okay, ingat pesan saya. Benda tu. Penting. Alright. Yang seterusnya, nombor 11. Orang nak kekalkan nombor Digi. Mereka kata susah. Okay. Tuan-tuan. Inilah masalah dalam semua. Tuan-tuan, kalau kita sudi untuk terima kelebihan dia. Kelebihan Tonewall, commission infinity. Daftar 100 orang pun dah boleh dapat commission 3,000, 5,000, 10,000 pun boleh dapat. Daftar 100 orang je. Kalau telco lain sampai 1,000 orang. Kita boleh terima, kita suka dengan kelebihan dia. Tapi kita kena terimalah kekurangan dia. Kekurangan dia apa? Kekurangan dia tak boleh. Daripada Digi nak ke Tonewall tak boleh. Tuan-tuan kenalah tukarkan kepada You Mobile dulu. Tuan-tuan, ada ejen yang buat cara untuk dia tarik user untuk suka dengan Tonewall. Dia sanggup buat cara yang mana di mana dia boleh orang tu bagi pilih 4 digit terakhir. Macam mana dia buat? Dia offer orang tu untuk pilih 4 digit terakhir.
Orang tu dia akan bawa orang tu pergi ke singkat tune top, pilih 4 digit, lepas tu daripada tune top dia tarik ke tone wow. Sampai macam tu dia usaha cara tuan-tuan macam nak tarik minat orang supaya pakai tone wow. Dia main 4 digit. Dia buat sistem indirect tu, Cina buta tu banyak kali. Saya tak tahu lah Cina buta ke, Melayu buta ke, India buta ke. Lebih kurang macam tu lah, indirect punya proses. Sampai macam tu sekali dia buat untuk tarik orang tukar ke tone wow. Bila orang tu pilih 4 digit, orang tu mesti kekal guna singkat tu sebab dia suka 4 digit terakhir ni. Kalau orang boleh buat sampai macam tu, kalau tuan-tuan punya alasan sekadar kalau orang tu nak tukar ke tone wow, kena tukar ke mobile, orang tu tak suka, tuan-tuan dah lembek, memalukan lah tuan-tuan, memalukan. Okay. Kita kena cuba cari jalan macam mana nak memudahkan proses orang. Kalau orang tu betul-betul nak suka tone wow, dia akan buat apa saja cara. Dulu saya pakai Celcom tuan-tuan, 2014 saya daftar. Nak tukar ke tone Excel dulu, saya kena pergi Celcom Center, daripada Rawang pergi KL tuan-tuan. Naik KTM tu tak? Naik kereta api. KTM tu, okay, sampai 1 jam perjalanan, 1 jam lebih perjalanan tu, nak menunggu KTM nak pergi kat Celcom tu semata-mata nak tukar nama. Sebab nama saya dekat Celcom tu nama kawan. Nak setting dengan kawan, suruh datang sana, nak kena belanja dia makan lagi. Lepas tu cerita pula pasal tu nak Excel dengan dia, kena reject, kena gelak macam tu. Okay, itu pengorbanan. Kalau orang tu dah suka, dia akan buat apa saja cara. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa susah, menyusahkan dia untuk dia buat macam tu, tuan-tuan cari cara yang senang. Macam mana cara yang senang tuan-tuan nak menangkan dia? Ada orang sampai tolong buatkan proses tu. Jadi ikut kreativiti tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak close dia, buat apa cara yang memudahkan orang. Cari jalan. Tapi tuan-tuan tak bolehlah kata benda tu menyusahkan. Tuan-tuan boleh terima kelebihan tone wow. Tuan-tuan kena terimalah apa kekurangan yang tone wow ada. Dah memang itu. Dah tone wow under DG, tak boleh direct. Sistem DG tu sistem lama, tak boleh nak daripada DG ke tone wow, tak boleh. Sistem tu tak boleh. Jadi kita tak boleh, kita kena cuba cara jalan lain lah. Okay. Selepas ni kalau dah ada MyWow apps yang baru, selepas ni kalau orang nak daftar nombor baru, boleh pilih 4 nombor belakang. Itu satu bonus untuk kita nanti. Okay. Alright. Okay, ada orang tanya, apa ni, coverage tak power macam telco lain. Tuan-tuan, dalam Malaysia ni kita ada 3 saja telco yang besar. Telkom, Digi, Maxis. Okay. Telkom dia terkenal dengan coverage dia yang luas. Maxis, okay, Maxis saya tak pasti apa. Tapi Digi dia terkenal dengan internet laju dia sebab dia tak ada speed cap. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu. Dulu masa saya pakai Tone Excel dulu, saya pakai line Celcom tuan-tuan. Saya pakai line Celcom. Tuan-tuan tahu tak, dulu masa saya buat Celcom sepanjang 2014 sampai 2017 lah, nak masuk 2018 dulu saya buat. Tuan-tuan tahu siapa orang yang guna Tone Excel dulu? Saya akan tanya soalan. Siapa yang guna Tone Excel dulu? Cuba komen sikit. Gila, ada guna Tone Excel orang lama ni. Nuril Anwar, Zuraidah, Yunus, Afka, Sheikh Farud, semua guna Tone Excel. Okey. Saya nak tanya tuan sendirilah. Tuan Aidil Ashraf, Anin, Muhammad Afka semua. Dulu tuan guna Tone Excel, tuan promote Tone Excel kan? Tone Excel line Celcom kan? Okey. Masa tuan buat, ada tak orang komplain? Line Celcom slow lah, line Tone Excel slow lah. Susah lah. Tak ada ke coverage DG? Tak ada ke yang guna Maxis? Ada tak? Tuan berdepan dengan masalah macam tu? Ada tak masa tuan promote tuan berdepan dengan masalah coverage juga? Orang bagi lagi alasan masalah coverage. Ada tak? Saya tanya jujur. Ada tuan-tuan, ada tuan-tuan. Ada. Dulu tahun 2014 sampai 2018 saya buat. Jual saya kat Tone Excel. Berdepan dengan masalah yang sama juga. Masalah coverage. Alah tuan, saya aku slow lah tempat saya. Tak ada line Maxis ke? Tak ada line DG ke? Sekarang dah pakai DG. Orang komplain lagi. Tak ada line Celcom ke? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jual singkat, tuan-tuan akan berdepan dengan masalah coverage ni sampai mati. Tuan-tuan. Tak maaf saya kata. Sebab ini adalah constraint bisnes kita. Bila tuan-tuan jual singkat, inilah masalah tuan-tuan hadapi. Masalah coverage.
masalah. Orang tak suka dengan plan kita. Orang tak suka dengan unlimited speed. Orang nak unlimited internet. Itu masalah orang. Itu masalah kita. Kalau kita jual baju, kita akan berdepan dengan masalah. Kita dah ada masalah saiz ni, orang nak saiz triple XL pula. Kita dah ada saiz ni, orang nak saiz triple S pula. Tak tanya untuk saiz baby tak ada ke? Untuk saiz orang tua tak ada ke? Yang saiz-saiz kita tak ada, orang akan masalah. Okay? Bila kita jual makanan, kita jual makanan lauk, orang nak tanya tak ada air ke? Kita jual air, tak ada kudap-kudap ke nak makan? Tuan-tuan, kita takkan boleh puas hati semua orang. Kita takkan boleh puaskan hati semua orang. Sama, bila kita jual bisnes, kita bisnes singkat, kita pakai line digi, kita orang akan cakap tak ada line Celcom ke? Tuan-tuan, dulu saya jual Celcom, saya akan berdepan masalah orang yang cakap line Celcom tak bagus. Sedangkan dulu masa saya jual dulu pun line Celcom kat rumah saya tak boleh pakai sampai sekarang. Celcom tak boleh pakai dekat rumah saya. Tak ada line Celcom. Jadi tuan-tuan tak perlu heran, masalah tu pasti ada. Kalau tuan-tuan jual dekat Celcom pasti ada. Tak saya, pergi tanya orang yang jual dekat Celcom. Dia akan ada masalah. Susahlah, Celcom tak cover dekat semua tempat lah. Kat sini ada Maxis saja, kat sini ada Digi saja. Saya takkan boleh puas hatikan semua orang. Okey, tapi cuma memang betul akan ada ura-ura yang mana bukan ura-ura, memang Celcom dengan Celcom dan Digi akan bergabung. Mungkin tahun depan line dia orang dah merge. Maksudnya mana yang pakai kat sana ada line Digi, situ SIM card Celcom boleh guna. Mana yang ada line Celcom, situ Digi boleh guna. Masa tu kita akan tumpang kaki sekali. Dua-dua line kita boleh ada. Tapi tuan-tuan janganlah mengharapkan benda yang kita tak tahu bila akan jadi. Benda tu pasti akan jadi. Pasti akan jadi. Line dia akan merge. Benda tu pasti. Kata dah gabung. Mesti line akan merge kan. Tapi kita tak tahu bila. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun depan, kita tak tahu. Jadi kita jangan mengharapkan benda tu. Fokus pada apa yang orang guna. Fokus pada mana yang line DG ada. Okay. Jadi kalau tuan-tuan cakap line masalah, coverage masalah. Tuan-tuan, benda tu minta maaf saya cakap. Hampir saja. Dulu saya jual dekat Terminal Excel, line Celcom. Berdepan dengan masalah yang sama juga. Okay, coverage Celcom tak kuat lah tuan. Sama je. Okay. Tuan-tuan fokus pada apa kelebihan yang tuan-tuan ada. Fokus pada apa kelebihan tuan-tuan ada. Kalau tuan-tuan kata kelebihan tuan-tuan singkat ni coverage dia DG. Fokus cari orang yang DG yang ada lah. Okay, dah memang itu produk yang kita jual. Sama juga kalau kita jual kereta BMW. Orang akan sibuk tanya kenapa tak buat macam Mercedes. Takkan kita nak puas hatikan semua orang kan. Okay, sama juga bila kita punya SIM card telco kita ada, kita punya data tak unlimited. Okay, kita dah cerita dekat orang, okay, kita punya SIM card tak unlimited. Tapi telco lain bagi unlimited pun sebenarnya ada FUP. Contoh, Maxis ada 50 gig saja. Kan? Okay, Celcom paling tinggi Celcom ada 100 gig saja. Kita boleh offer dia RM60 111 gig. 111 gig, bukan unlimited, 111 gig. Sedangkan yang unlimited pun maksimum 100 gig. Kita ada 111 gig. Tak nak cik, saya tetap nak unlimited. Kau nak cakap macam mana? Dah orang tu dah bangang sangat. Okay, kita terpaksa lah. Kita terpaksa bagi dia macam tu. Dah orang tu memang tak sesuai lah. Dah tak sesuai dengan guna telco kita. Dia memang nak word unlimited tu. Sebab itulah kita sebenarnya, bila kita dapat prospek, kita dapat customer yang dari syurga ni. Tahu tak? Customer dari syurga ni apa maksud dia? Customer yang ada ilmu. Bila kita dah cakap unlimited ni sebenarnya ada FUP. Kita tunjukkan bukti. Maxis FUP dia banyak ni, data dia. Ini FUP dia, data dia banyak ni. Kalau tuan guna plan yang mahal sikit pun, ini FUP, limit data dia banyak ni. Sebab tu kita kena ada product knowledge sikit pasal pesaing kita. Okay. Masa tu kita cerita. Baru kita akan offer, okay, plan ni 111 gig. Macam unlimited juga tuan. Cuma dia ada pecah-pecah saja. Okay. Oh, cakap, saya tak nak pecah. Saya tak nak data 111. Saya nak unlimited. Tak kisah data slow. Maksudnya dia bukan orang yang tuan cari. Dia bukan orang yang tuan cari. Contohlah, saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Saya jual kopi. Kopi latte dah. Sedap ni. Minum tak? Berlemak. Kopi. Buat peminat kopi. Saya beli. Minta maaf tuan. Saya memang tak suka kopi. Saya tak suka kopi. Kopi pahit. Okay, tak ada sedap. Tak manis. Kan? Tak manis macam apa ni, air. Saya suka air susu. Saya tak suka kopi. Kopi pahit.
Jadi tuan-tuan takkan nak paksa orang tu untuk beli kopi juga. Patutlah orang jual kopi ni untuk orang yang peminat kopi. Dia tak jual kopi ni untuk orang yang peminat teh susu. So sama macam kes kita juga. Kita jual singkat yang fokus kepada kelajuan internet. Memang tak semua orang satu Malaysia ni yang suka dengan kelajuan internet. Semua orang suka data unlimited. Tapi jangan cakap tak ada orang tak suka dengan internet laju. Kalau tak ada orang yang suka internet laju, kenapa sampai sekarang SOX masih lagi bertahan sampai sekarang jual singkat? Dia orang tak ada offer internet laju pun. DJ ada offer internet unlimited? Tak ada. SOX ada jual internet unlimited? Tak ada. Tak ada. Tapi sampai sekarang dia masih bertahan. DJ daripada dulu zaman Tok Kaduk kita dulu sampai sekarang tak ada pernah pun offer unlimited. Sampai sekarang boleh jual offer internet laju. Kalau tuan-tuan pergi tengok dekat TV iklan dia, internet betul-betul laju tanpa had. Itu je tagline dia. Tak ada pun dia cakap data betul-betul banyak unlimited tanpa had. Tak ada je. Still boleh bertahan sampai sekarang. Gah, untung bilion ringgit. Setiap sekian tahun untung bilion. Okay. Apa isu dia? Sebab dia fokus pada target dia. Dia tak perlu ambil semua orang. Dia perlu fokus pada orang yang nak pada produk dia saja. Okay. Saya bagi contoh lagi yang lain. Kita pro vaksin. Kawan kita anti vaksin. Kita bagilah produk kita buktilah macam mana vaksin ni boleh buat, boleh sebagai satu iktihar, boleh ini. Dia akan cakap, kita tunjuklah produk ke kebaikan dia ke, research ke apa, dia punya research, kita tunjukkan pakar perubatan daripada negara kita, orang yang pergi belajar berpuluh tahun, berbelas-belas tahun, jadi doktor, merawat beribu orang sakit, keluarkan satu kertas kerja untuk hasilkan vaksin. Tiba-tiba dia akan tunjuk, ini saya punya research daripada Google. Okay, yang vaksin ni tak bahaya. Baik kita pakai vitamin untuk binatang kuda tu. Tuan-tuan nak cakap apa? Kalau ada orang tu tak nak, orang tu tak nak juga. Tak payah nak paksa dia. Dah dia memang kefahaman dia macam tu, kefahaman you A, kefahaman you B, hidup dengan haluan masing-masing. Okay, kita takkan boleh ubah orang tu. Kita hanya boleh ubah orang yang atas pagar saja. Okay, jadi sama juga macam tu. Kita cuma offer pada orang yang nak. Saya harap tuan-tuan fahamlah apa yang saya cuba sampaikan kepada rakan-rakan. Apa yang saya cuba nak sampaikan. Jadi, tuan-tuan fokus pada apa kelebihan yang tuan-tuan ada. Even orang tu kita bukan bagi unlimited ke, kita ada masalah COVID. Fokus pada apa yang kita ada. Okay, fokus pada apa yang kita ada. Jadi, saya harap sedikit sebanyak dapat menjawablah soalan-soalan yang tuan-tuan dah bagilah. Sebenarnya soalan tuan-tuan tu lebih kurang sama je semua. Cuma saya berharapkan supaya tuan-tuan dapat pencerahan daripada apa yang saya bagi. Dua perkara yang tuan-tuan perlu belajar daripada apa yang saya bagi. Yang pertama, prinsip Pareto. Ingat saya cakap, prinsip Pareto. 3 benda lah, prinsip Pareto. 10 orang kita cerita, bila 2 orang berminat, itu adalah normal rakan-rakan. Itu adalah normal. Normal. Okay, tuan-tuan kena bersedia benda tu. Yang kedua, tuan-tuan, jadi orang yang smart work. Okay, bila kita buat sesuatu benda, kita dah buat banyak kali, tak jadi, tukar cara, tukar skrip. Jangan jadi dungu. Jangan malas sangat. Kita copy 100%, kita bagi je. Lepas tu kita cakap tak jadi. Kita kena gunakan banyak akal kita. Tuhan bagi benda yang paling mahal adalah akal kita. Supaya kita cuba berfikir macam mana cara kita nak buat dia sampai jadi. Okay. Nombor 3. Tuan-tuan, nombor 3. Belajar untuk menggunakan apa kelebihan yang kita ada. Jika kita diberikan pedang saja, okay, untuk berperang, kita gunakan pedang tu macam mana kita nak maksimumkan kekuatan pedang tu untuk kita pergi berperang. Jangan kita pergi petikaikan orang lain ada pistol. Okay, kita dah memang tak ada pistol, kita ada pedang. Kita manfaatkan pedang tu macam mana kita nak menang dalam peperangan tu. Jadi tuan-tuan, saya harap tuan-tuan belajar daripada 3 perkara ni. Okay? Alright. Setakat ni, tuan-tuan faham daripada penerangan saya ni? Lama juga saya terangkan. Sampai dekat pukul 6 dah. Saya belum solat lagi. Okay. Alright. Jadi saya harap tuan-tuan dapat fahamlah daripada penerangan saya tentang step untuk tuan-tuan closing melalui WhatsApp. Dan saya harap benda ni dapat beri manfaat kepada semua lah. InsyaAllah. Dan saya nak pesan kepada semua. Okay, pada bulan ini saya ada buat insentif, yang mana insentif 100 keping singkat percuma saya nak bagi. Okay, saya nak bagi 100 keping singkat percuma kepada semua.
Macam mana cara tuan-tuan nak menyertai untuk dapatkan 100 tingkat percuma ni adalah dengan cara tuan-tuan menyertai cabutan ini. Cabutan ini, tuan-tuan nak menyertai, tuan-tuan hanya perlu membeli tingkat minimum 15 set tingkat saja. Bila tuan-tuan beli, tuan-tuan akan dapat satu tingkat cabutan untuk tuan-tuan menyertai 100 tingkat percuma. Saya akan buat benda ni setiap bulan. Tapi bulan ini adalah bulan terakhir lah. Bulan ni sebenarnya bulan yang terakhir. Sebab apa lah? Nanti saya bagi tahu. Okey, jadi kalau tuan-tuan beli bersama dengan HA Fala Resources, tuan-tuan akan dapat tingkat cabutan. Alang-alang beli, biar dapat tingkat cabutan, mana tahu boleh dapat rezeki 100 tingkat percuma. Kat mana nak membeli dengan HA Fala Resources? Okey. 23523312. Tuan-tuan boleh order SIM card dekat nombor tu. Setiap 15 SIM card tuan-tuan akan dapat satu tingkat cabutan. Lagi banyak SIM card tuan-tuan beli, lagi banyak cabutan tuan-tuan akan dapat, tuan-tuan berpeluang tak besar untuk menang. Bila cabutan tu saya akan buat? Saya akan buat pada awal bulan depan. Awal bulan depan. Pada minggu pertama bulan depan. Untuk bulan ni saya akan umumkan siapakah pemenang 100 tingkat pada hari Selasa ini. Saya akan buat live interview pada hari Selasa ini. Saya akan umumkan siapa juga pemenang dia. Okey, pada bulan depan saya dah tak buat kempen 100 tingkat ni, tapi saya akan buat kempen yang lebih besar. Iaitu saya nak hadiahkan sebanyak 50,000 kepada mereka yang mendaftar 100 ahli aktif sepanjang bulan Oktober 2021 sampailah Oktober 2022. Sesiapa yang berjaya mendaftar 100 orang ahli aktif dan ada dalam 100 orang ahli aktif tu ada 50 orang yang kekal lama, saya akan bagi dia hadiah singgah 50,000. Hadiah ini bukan hadiah cabutan bertuah, tapi hadiah ini adalah hadiah yang wajib dapat. Yang mana hadiah dia, nombor 1, 10,000, nombor 2, 7,000, nombor 3, 5,000, nombor 4, 2,000 dan nombor 5 sampailah berapa saja, semua orang pasti akan dapat RM1,000. Dengan syarat daftar 100 orang ahli aktif dan minimum kena 50 MMP. Bermula bulan Oktober ini. Saya buka kepada semua orang. Semua orang saya buka. Semua orang. Saya dah fikir-fikir. Saya rasa better saya buka pada semua orang. Tak apa. Dia semua orang ada 100 ahli aktif dan minimum komisen mereka pasti 3,000, 5,000 dan ke atas. Jadi saya akan buka pada semua. Sesiapa yang capai 100 orang ahli aktif, minimum kena ada 50 MMP sepanjang Oktober 2021 sampai Oktober 2022, maka mereka akan dapat minimum 1,000 daripada saya. Okey, dengan syarat mesti ada 100 ahli aktif dan 50 orang MMP sepanjang Oktober 2021 hingga Oktober 2022. Okey, dan ada syarat tambahan untuk semua orang yang mana mereka perlu membeli SIM card bersama dengan HA Fala Resources minimum 200 keping sepanjang setahun itulah, Oktober 2021 sampai Oktober 2022. Tak ada masalah, there's no issue pun benda tu. Kita nak daftarkan 100 ahli aktif, mana ada kita kena daftarkan 100 orang, mungkin kita kena daftarkan mungkin 150 orang, 180 orang. Kan, baru kita akan ada 100 ahli aktif. Jadi benda ini saya buka kepada semua tuan-tuan. Sebab apa saya buka benda ni? Sebab saya nak galakkan tuan-tuan mesti ada 100 orang pendaftaran ahli aktif. Baru kita punya komisen semua mesti 5,000 ke atas. Right? Jadi saya harap semoga insentif yang saya buka untuk semua ni dapat memberi galakan untuk anda semua buat fokus pada pendaftaran, insyaAllah. Okey, jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada nak tanya soalan tentang kempen tu, tuan-tuan boleh tanya saya. Okey, di nombor 013-3088-630. Sekian dari saya minta maaf jika saya ada pada terkasar bahasa. Halalkan dan minta maaf dan semoga rakan-rakan semua berjaya, insyaAllah. Assalamualaikum.